Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada minggu ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu pada sesi pagi kamu akan bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu berkenaan dengan sifat wahdaniyah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang kedua, iaitu sifat wahdaniyah. Okey, pada minggu lepas Ustaz kita dah belajar berkenaan dengan pengertian wahdaniyah dan dalil-dalil naqli dan dalil aqli Allah itu bersifat wahdaniyah. Okey. Dan juga Ustaz pun dah ada bagi sedikit latihan untuk kamu menulis dan menjawab. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan sambung berkenaan dengan sifat wahdaniyah, iaitu pada muka surat 33 dalam buku teks. Okey, buku teks muka surat 33, iaitu berkenaan dengan perbezaan sifat Allah dan sifat makhluk. Sifat makhluk ni maksudnya sifat manusia lah. Okey. Jadi kita akan belajar berkenaan dengan perbezaan sifat Allah dengan sifat makhluk pada hari ini, dan Ustaz harapkan kamu semua fokus betul-betul dan dengar betul-betul penjelasan Ustaz pada hari ini. Okey. Ustaz akan terang satu persatu, Ustaz akan baca dan terang satu persatu, insya-Allah. Okey. Iaitu berkenaan dengan perbezaan sifat Allah dengan sifat makhluk ataupun sifat manusia. Okey, ada beza sifat Allah dengan sifat manusia ni. Okey. Yang pertama, kita pergi yang pertama. Okey, sebelum kita pergi yang pertama, dalam sifat wahdaniyah pada minggu lepas kita dah belajar apa itu wahdaniyah kan. Okey, apa makna wahdaniyah? Iaitu Allah itu esa ataupun Allah itu tunggal, Allah itu satu. Itu maksud wahdaniyah. Okey, jadi kita pergi perbezaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Okey, kita pergi yang tengok dahulu untuk petak sifat Allah dahulu. Okey. Okey, yang pertama, apa dia perbezaan sifat Allah? Okey, yang pertama, Allah itu tidak berketurunan. Allah tidak berketurunan. Allah tidak berketurunan tu maksudnya Allah itu tidak ada sanak saudara. Allah itu tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada adik-beradik, tidak ada sepupu dan sebagainya. Okay, faham tak? Sebab tu dipanggil wahdaniyah. Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu satulah, esa. Tidak ada sesiapa pun. Okay, boleh faham? Okay. Yang kedua, Allah itu wujud tetapi tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kewujudan Allah ini tidak akan sama dengan kewujudan makhluk ciptaan Allah. Contohnya kita, wujudnya manusia ini, contohnya ada anggota badan contoh. Kita ni boleh bernyawa, ada tempat tinggal, ada pakaian, ada minuman. Tetapi kewujudan Allah ini tidak sama dengan kewujudan manusia tadi. Tidak ada pakaian, Allah itu tidak beranggota badan, tidak bernyawa dan sebagainya. Memang tidak akan sama. Allah itu Allah, kita manusia hamba dia tak akan sama dengan Allah. Boleh faham? Yang ketiga, Allah itu tiada kawan. Allah itu memang tiada kawan sebab Allah itu wahdaniyah. Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak ada kawan pun. Allah itu tidak berkawan dan tidak ada kawan. Boleh faham? Yang keempat, tiada lawan. Tiada lawan atau tandingan.
Allah itu memang tiada lawan ataupun tiada tandingan. Sesiapa pun ataupun tidak ada Tuhan lain pun, tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi kuasa Allah. Tidak ada boleh yang bertanding dengan kuasa Allah. Faham tak? Memang tidak ada lawan untuk bagi Allah untuk menandingi sesiapa pun. Boleh faham itu maksudnya Allah itu lebih berkuasa. Okey, boleh faham. Kalau kita cakap manusia ada yang manusia yang paling kuat. Dia boleh angkat kereta contoh. Tetapi kuat manusia tadi boleh lawan tak, boleh tanding tak dengan Allah, kuasa Allah? Tidak boleh sama sekali. Maksudnya itulah Allah itu memang tiada lawan ataupun tiada tandingan pun dengannya. Okey, boleh faham Okey. Yang kelima, kita tengok yang kelima, sifat Allah iaitu Allah itu maha sempurna. Sifat Allah maha sempurna. Allah ini sangat-sangat sempurna. Tidak ada Tuhan lain yang lebih sempurna nak dibandingkan dengan Allah. Allah itu sangat sempurna. Kita tengok kejadian Allah pun kita rasa sangat sempurna kan. Kita tengok langit, bumi, ciptaan Allah itu semua sangat sempurna. Kalau ciptaan Allah itu sempurna, Allah itu lagilah sempurna kan. Contoh kita ini nak cipta, contoh kita nak cipta kereta. Sebelum kita cipta kereta, kita ni memang kita kena ada ilmu kan. Kita kena ada ilmu untuk mencipta kereta. Kalau kita tak ada ilmu, maksudnya kita tidak sempurna untuk mencipta sebuah kereta. Itu maksudnya perbezaan antara Allah dengan manusia, iaitu Allah itu sempurna. Allah itu sempurna. Macam ni kita nak tahu Allah itu sempurna, kita tengoklah ciptaan Allah, sempurna ke tak, cantik tak ciptaan Allah. Begitulah Allah itu sangat sempurna. Itu yang kelima. Dan yang keenam, sifat Allah tidak perlukan kuasa lain. Allah tidak perlukan kuasa lain, maksudnya untuk menjadikan sesuatu di muka bumi ini ataupun di langit, bahkan semua ciptaan Allah tidak perlukan kuasa lain pun. Allah tidak memerlukan pertolongan daripada kuasa lain pun untuk mencipta sesuatu. Hanya kuasa Allah yang tersendiri untuk menciptakan segalanya, segala sesuatu. Contoh langit dan bumi, hanya kuasa Allah saja yang boleh menciptakan. Tidak ada kuasa lain yang boleh menciptakan langit dan bumi. Boleh faham itu adalah sifat-sifat Allah. Kita tengok juga pula sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk ni maksudnya sifat manusia lah. Kita pergi yang pertama. Apa beza dengan sifat Allah dengan sifat manusia? Yang pertama adalah berketurunan. Tadi Allah itu tidak berketurunan, tetapi manusia ini berketurunan. Manusia ada ayah, ada ibu, ada anak, ada sepupu, ada sanak saudara. Boleh faham? Itu berketurunan. Yang kedua, manusia dilahirkan dan melahirkan. Dilahirkan maksudnya manusia itu ada ibu, ada ayah, dan melahirkan maksudnya manusia itu ada anak kan. Ada ibu, ada anak. Itu manusia. Tapi Allah tidak ada ibu, tidak ada anak, dan tidak ada sesiapa pun. Yang ketiga, manusia itu berkahwin dan berpasangan. Ini adalah sifat manusia. Manusia itu berkahwin, ada kawan lah. Maksudnya tiada kawan. Allah itu tiada kawan, tidak ada pasangan. Tetapi manusia ada pasangan dan berkahwin. Yang keempat, sifat makhluk ataupun sifat manusia yang keempat, beza dengan Allah, iaitu berzuriat. Berzuriat ni maksudnya ada anak lah, mempunyai anak. Itu maksudnya. Tetapi Allah itu tidak ada anak. Allah tidak ada anak dan tidak boleh beranak. Tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Tidak ada ibu ayah lah maksudnya. Tetapi beza dengan Allah, beza dengan manusia, ada zuriat, ada anak. Boleh faham Yang kelima, iaitu manusia ini ada cacat cela,
Okey, tadi Allah itu sempurna tetapi manusia ada cacat cela. Okay, apa maksud cacat cela ni? Cacat cela ni maksudnya manusia ini memang tidak akan ada yang sempurna. Memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Ada cacat cela yang Allah cipta buat untuk kita. Contoh manusia ini, contoh dia ni nak bandingkan manusia lain, seorang itu pandai, seorang itu kurang cerdik lah maksudnya. Seorang itu dia bercakap, petah bercakap. Seorang itu dia kurang bercakap. Itu maksudnya ada cacat cela yang Allah cipta kita antara manusia dengan manusia lain. Tetapi dengan bezanya Allah itu sangat sempurna. Tidak ada cacat cela bagi Allah. Boleh faham? Okey. Yang keenam, memerlukan bantuan antara satu sama lain. Okey, yang tadi kita cakap Allah itu tidak memerlukan kuasa lain untuk menciptakan sesuatu, tetapi manusia ini memerlukan bantuan orang lain ataupun memerlukan bantuan benda lain untuk menciptakan sesuatu. Contoh kita nak cipta kereta, kan? Kita nak cipta kereta, kita kena perlukan besi untuk mencipta kereta. Itu maksudnya. Ataupun kita kena perlukan bantuan orang lain untuk membantu kita mencipta sebuah kereta. Tetapi beza dengan Allah, kuasa Allah itu hanya Allah bersendirian sahaja menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Okay, boleh faham? Itu antara perbezaan Allah dengan sifat manusia. Okey, jadi untuk hari ini sekadar itu sahaja. Ustaz harapkan kamu semua faham antara berkaitan dengan perbezaan sifat Allah dengan sifat makhluk dalam bab sifat wahdaniyah. Okey, insya-Allah pada minggu depan Ustaz akan sambung. Ustaz akan sambung berkenaan dengan masih lagi sifat wahdaniyah lah. Kita tengoklah kita akan sambung tajuk apa. Mungkin hukum kesan dan akibat, insya-Allah. Itu pada minggu depan lah. Pada minggu ini sekadar itu sahaja, iaitu berkenaan dengan perbezaan sifat Allah dengan sifat manusia. Jadi kejap lagi kamu ikuti Ustaz dalam grup WhatsApp. Ustaz akan bagi sedikit aktiviti lah untuk kamu menulis, untuk kamu mengingat apa dia perbezaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jumpa lagi kita pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.